Ini pastinya menuntut pasukan ataupun agensi penyelamat untuk mencari dan menyelamatkan mereka ini apabila melibatkan bencana seperti banjir ini, Hafizi. Ya, dan untuk itu kita akan bersama dengan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART yang mana kami ada membawakan secara eksklusif Major Syarul Nizam Jaafar, itu Ketua Operasi SMART yang ada bersama kami secara dalam talian. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan Major Syarul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, pertama sekali Satu Malaysia mahu tahu berita berkaitan dengan operasi semalam. Bagaimana keadaan operasi semalam? Boleh Tuan gambarkan, boleh Tuan ceritakan kembali untuk kita lihat? Secara dasarnya semalam memang banyak juga kawasan-kawasan yang terutama di kawasan Shah Alam lah. Masih lagi pasukan bantuan tak boleh masuk secara keseluruhan. Kawasan-kawasan yang terperangkap lah, yang dilanda banjir. Tapi untuk keseluruhan di negeri-negeri yang dilanda banjir masih berjalan seperti biasalah. Dia punya bantuan-bantuan masih boleh diberi lah. Tuan, setakat ini di kawasan mana yang difokuskan oleh pihak SMART? Kami punya pasukan telah diatur gerak ke Maman, Kuantan, Gua Musang dan juga di Shah Alam dan Puchong. Tuan, kita serba maklum bahawa SMART ini pasukan mencari dan penyelamat khas Malaysia. Ini terdiri daripada pelbagai anggota, ada Jabatan Bomba, ada Angkatan Tentera dan juga Polis. Tapi dari sudut aspek keselamatan bagaimana yang sangat crucial ataupun penting ketika ini? Penting bagi maksudnya adakah mengeluarkan mangsa banjir, menyelamatkan mangsa banjir ataupun bagaimana, apa kriteria utama ataupun menjadi keutamaan pihak SMART? Bagi pihak kami, just bantuan kepada pihak yang berkuasa di tempatan yang ada lah. So kami cuma bagi support sekiranya diperlukan. Support yang jenis bagaimana? Adakah sebab kita juga dapat fahami ada kawasan-kawasan yang masih lagi ada mangsa-mangsa yang terperangkap dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya bantuan-bantuan tersebut disalurkan? Adakah bantuan dari segi penyelamatan ataupun bantuan dari segi makanan dan sebagainya? Bantuan daripada segi penyelamatan lah. Keperluan kenderaan dan juga bot penyelamat. Setakat ini berapa ramai anggota-anggota SMART telah pun bersiap siaga untuk digerakkan, Tuan? Pada dasarnya keseluruhan anggota kami memang dalam status standby, tapi yang telah digerakkan pun hampir separuh daripada kekuatan pasukan kami dah gerakkan ke kawasan tanggungjawab yang diperlukan. Untuk hari ini bagaimana SMART akan bertindak? Pada hari ini kami masih lagi meneruskan kerja-kerja penyelamatan di kawasan yang telah kami digerakkan. So masih memberi bantuan lah. Tuan, dari sudut aspek komunikasi macam mana? Adakah pihak SMART mempunyai kaki tangan ataupun manpower yang mencukupi untuk menerima panggilan? Tadi pagi kami dimaklumkan pihak Bomba menerima, semalam saja pihak Bomba menerima 1,600 panggilan kecemasan. Sebab kalau kita lihat ramai yang meminta pertolongan, menyuarakan hasrat mereka untuk dibantu, merayu untuk dibantu, terutama di media sosial. Bagaimana pihak SMART respon kepada perkara ini? Okey, bagi pihak SMART memang kami bertugas bersama-sama dengan agensi pusat pengurusan bencana negara. So anggota kami juga menerima panggilan-panggilan daripada
mangsa-mangsa yang terperangkap lah. Jadi kami just salurkan maklumat-maklumat yang diterima kepada agensi-agensi di lapangan, di kawasan-kawasan yang dilanda banjir lah. Dan Tuan, mungkin ada mesej-mesej yang Tuan mahu sampaikan kepada orang ramai ketika mana isu banjir yang pertama kali boleh dikatakan agak terburuk yang pernah dilanda, terutama sekali di kawasan-kawasan negeri Selangor itu, Tuan. Ya, betul. Saya rasa ni pertama kali melanda kawasan Lembah Kelang lah, yang mana kepadatan penduduk tu terlalu ramai. So, saya minta agar penduduk-penduduk yang dilanda banjir mendengar arahan-arahan daripada pihak berkuasa yang ada di kawasan berkenaan lah. So, sekiranya perlukan berpindah, ikutlah arahan. So, jadi patuhi juga SOP COVID yang berjalan seperti biasa. Okey. Tak lupa dengan kita punya masalah COVID ni juga. Tuan, kita sebab maklum bahawa usaha menyelamat sedang dilakukan dan ada juga mangsa-mangsa yang masih lagi menanti bantuan untuk tiba. Tapi sementara menanti bantuan tiba itu, apa sebenarnya perkara terbaik untuk mereka lakukan dan macam mana nak hubungi pihak berkuasa? Sentiasa memerhati kawasan sekitar lah. Sekiranya air masih meningkat, so, cuba cari tempat yang tinggi dan selamat lah. So, memang ada nombor hotline yang telah diberikan. Saya pun tak hafal. Jadi cuba hubungilah nombor-nombor yang telah diwar-warkan sementara menunggu bantuan-bantuan yang masih berjalan untuk memberi bantuan menyelamatkan mangsa-mangsa yang terbengkalai, yang terkandas sekarang. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Major Syarul Nizam Jaafar, Ketua Operasi SMART atas perkongsian berkaitan dengan operasi dan bagaimana anggota-anggota SMART digerakkan untuk membantu ataupun menyokong agensi-agensi pengawasan lain dalam misi-misi menyelamat, mencari mangsa banjir dan sebagainya. Hakim, sebelum kita berpisah dengan penonton Ekstrawani dan selepas ini rakan tugas kami Najib Arif akan mengambil alih tugas untuk membawakan kepada anda berita-berita terkini berkaitan dengan isu banjir. Saya ingin tekankan di sini supaya orang ramai sekarang ini disebabkan krisis banjir ini perlu diingatkan untuk tidak minum air banjir, makanan-makanan yang telah pun ditenggelami air, tak kiralah makanan itu masih di dalam tin dan sebagainya, elakkan makan makanan tersebut. Dan perlu juga kita ingatkan faktor-faktor kesihatan lain daripada punca banjir ini seperti penyakit-penyakit bawaan air, sebagai contohnya penyakit bawaan air dan juga makanan seperti leptospirosis yang disebabkan oleh kencing haiwan mamalia berkaki empat seperti tikus, anjing dan juga lembu, dan juga sakit mata, demam denggi. Langkah-langkah keselamatan ini perlu diambil dan juga perlu diingatkan dan ditekankan kepada orang ramai ketika mana krisis ini berlaku, Hakim. Ya, dan dalam masa sama juga perlu kita ingat bahawa kita masih lagi berada dalam keadaan pandemik. SOP pemakaian pelitup muka itu perlu titik beratkan, terutamanya apabila ada mangsa-mangsa yang sudah pun ditempatkan ataupun telah pun menduduki pusat pembinaan sementara PPS. Jika anda berada dalam kemah, kekal dalam kemah anda dan pakai pelitup muka, kerana Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin juga ada menyatakan bahawa mangsa-mangsa banjir yang ditempatkan di PPS ini, mereka yang bergejala ataupun berisiko akan diasingkan untuk elak penularan jangkitan COVID-19 kepada orang lain. Dan kalau ada gejala tu beritahu, maklumkan. Jangan nanti jadi tambah lagi permasalahan. Dan yang pasti kes-kes yang positif kalau dari PPS tu akan terus dihantar ke pusat isolasi ataupun di PKRC, pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah, atau di PPS khas, ataupun mereka ini akan dirujuk ke hospital mengikut keperluan. Jadi ini dalam kita mengharungi bencana alam ini, bencana banjir ini, perlu juga kita ingat kita sedang berhadapan dengan pertarungan yang panjang, iaitu virus COVID-19.